Assalamualaikum dan selamat sejahtera terutamanya pada pensyarah kita Puan Salmawati binti Muhammad Zain. Saya, Akila binti Jaafar, akan membentangkan tugasan kerja khusus yang pertama, iaitu bagi kursus EDU 2102 Sosiologi dalam Pendidikan. Di antara intipati pembentangan ini ialah yang pertama mengenai definisi sosiobudaya, yang kedua analisis kepelbagaian sosiobudaya di sekolah, dan yang ketiga implikasi terhadap pendidikan, dan keempat peranan guru dalam mewujudkan suasana masyarakat budaya, dan yang terakhir sekali adalah rumusan bagi keseluruhan pembentangan ini. Kita mulakan dengan definisi sosiobudaya. Seperti mana yang kita tahu, Malaysia ialah sebuah negara berbilang kaum yang hidup dalam keadaan aman dan damai. Tiga kaum yang utama di Malaysia ialah Melayu, Cina dan India. Selain itu, Malaysia juga merupakan tanah air kepada sebanyak kira-kira 80 etnik, terutamanya di Malaysia Timur. Antaranya termasuklah Baba dan Nyonya, Kadazan Dusun dan Iban. Sosio didefinisikan sebagai kata awalan yang merujuk kepada perkaitan tentang faktor sosial atau kemasyarakatan. Menurut Kamus Dewan edisi ketiga, budaya sebagai tamadun atau peradaban. Ia juga bermaksud kemajuan fikiran atau akal budi. Sosiobudaya atau kebudayaan adalah sesuatu tata nilai yang berlaku dalam sesebuah masyarakat yang menjadi ciri khas masyarakat tersebut. Sosiobudaya merupakan faktor sosial atau kemasyarakatan yang berkaitan dengan cara berfikir, cara hidup sesuatu masyarakat di sesuatu kawasan. Kepelbagaian sosiobudaya boleh diklasifikasikan sebagai hubungan masyarakat yang mempunyai perbezaan budaya dalam wilayah yang sama dan hidup bersama melalui aspek cara hidup, adat istiadat dan sebagainya. Sosiobudaya ialah amalan gaya hidup dan peradaban bagi sesuatu masyarakat, lahir dari pegangan dan kecenderungan diri masyarakat berkenaan dalam pelbagai bidang hidup untuk memberi kepuasan dan merangsang pembangunan hidup masyarakat tersebut. Oleh itu, masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum pastinya akan mewujudkan corak sosiobudaya yang berbeza. Perbezaan yang wujud tidak harus dijadikan sebagai tembok untuk mewujudkan pelbagai jurang dalam sistem masyarakat demokrasi di negara kita. Justru, murid di sekolah haruslah didedahkan kepada kepelbagaian sosiobudaya dalam masyarakat agar mereka dapat belajar dalam suasana yang kondusif. Kepelbagaian sosiobudaya boleh ditinjau dari segi aspek bangsa, struktur masyarakat, kelas sosial, kepercayaan, bahasa, adat resam dan jantina. Dalam konteks pendidikan, kepelbagaian sosiobudaya individu itu bukan sahaja dilihat dari aras, etnik dan adat budaya mereka sahaja, malah ia juga merangkumi skop yang lebih besar. Sebelum kita pergi kepada analisis kepelbagaian di sekolah, kita lihat terlebih dahulu latar belakang Sekolah Kebangsaan Taman Medan. Sekolah Kebangsaan Taman Medan merupakan sebuah sekolah kerajaan yang beroperasi di Taman Medan, Petaling Jaya, Selangor di bawah pentadbiran Pejabat Pendidikan Daerah Petaling Utama. Sekolah ini mula beroperasi semenjak 1 Januari 1985. Sekolah Taman Medan mempunyai 3 aliran, iaitu aliran perdana yang menempatkan tahun 1 hingga tahun 6, termasuklah aliran program pendidikan khas integrasi dan juga aliran pendidikan prasekolah. Sehingga kini, sekolah ini diterajui oleh 9 orang guru besar. Dari sudut kekuatan sumber manusia, SK Taman Medan mempunyai seorang guru besar iaitu Encik Khairul Nizar bin Abu Bakar, 5 orang penolong guru kanan, 95 orang guru akademik aliran perdana, 17 orang guru program pendidikan khas integrasi, 7 orang guru prasekolah dan dibantu oleh 23 kaki tangan sokongan. Berkaitan dengan enrolment murid pula bagi aliran perdana, kami mempunyai 1,838 orang murid. Aliran pendidikan khas kami mempunyai 122 orang murid
dan prasekolah seramai 175 orang murid dan jumlah keseluruhan murid di sekolah ini seramai 2,135. Di sekolah Taman Medan hanya mempunyai 10 orang pelajar berbangsa India, iaitu 2 darinya daripada sesi pagi dan 2 lagi di sesi petang, dan 6 orang murid kaum India selebihnya dari prasekolah. Kemudahan prasarana di sekolah ini ialah sekolah ini mempunyai 4 blok bangunan untuk kelas aliran perdana dan bilik-bilik khas, 2 bilik integrasi, 3 blok prasekolah, sebuah surau, 1 makmal komputer dan 1 blok kantin sekolah. Sekolah ini menumpukan bidang sukan dan olahraga yang mana setiap tahun pencapaian di sekolah ini berada di peringkat negeri. Maka sasaran sekolah ini untuk sampai ke peringkat yang lebih tinggi seperti ke peringkat kebangsaan. Sekolah ini mengaplikasikan konsep 3F, iaitu friendly, firm dan fair. Selain itu, nilai-nilai kemanusiaan seharusnya diberikan penekanan di sekolah ini. Kawasan di sekolah ini boleh dikatakan sangat padat dan mempunyai bilangan penduduk yang ramai dan tidak menjadi halangan bagi sekolah kebangsaan Taman Medan melahirkan murid yang berjaya walaupun daripada perbilang kaum. Petaling Jaya ini boleh dianggap sebagai bandar satelit bagi Kuala Lumpur, manakala Taman Medan pula merupakan sebuah perkampungan di tengah-tengah pusat bandar itu. Penempatannya pula terdiri daripada deretan rumah setinggan yang didiami 70% kaum Melayu, 20% kaum India dan 10% pula bagi kaum Cina. Hasil daripada pelbagai usaha kerajaan negeri Selangor untuk memajukan Taman Medan termasuklah program setinggan sifar dan berjaya menurunkan kadar setinggan di Selangor sebanyak 97%. Ini kerana pihak berkuasa sedar kebanyakan perselisihan etnik bermula dengan kemiskinan. Walaupun penduduk ini berbilang kaum tetapi kehidupan mereka tetap harmoni. Kita pergi kepada analisis kepelbagaian sosial budaya di sekolah. Kita akan lihat dari 4 sudut, iaitu dari sudut bahasa, agama, adat resam dan struktur sosial. Pertama ialah dari sudut bahasa. Chim Fong Fei mengatakan dalam sistem pendidikan kebangsaan, bahasa Melayu merupakan bahasa penghantar di sekolah, sama ada di peringkat sekolah rendah ataupun di peringkat sekolah menengah. Perkataan komunikasi dipercayai berasal daripada bahasa Latin communicatus yang bererti berkongsi sesuatu. Komunikasi merupakan sebuah proses di mana manusia menghantar dan menerima maklumat serta berkongsi idea maupun perasaan. Komunikasi boleh dilakukan dalam pelbagai saluran dengan tujuan maklumat yang hendak ditujukan sampai kepada penerima dengan membawa makna yang sama. Kepentingan komunikasi begitu jelas dalam organisasi pendidikan. Hampir keseluruhan aktiviti di sekolah bergantung penuh kepada keberkesanan sistem komunikasi yang digunakan. Dengan komunikasi yang berkesan, aktiviti-aktiviti berkaitan pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan dan pentadbiran sekolah dijalankan dengan jayanya. Komunikasi yang dilakukan oleh murid-murid di Sekolah Kebangsaan Taman Medan secara umumnya menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Hal ini demikian kerana bahasa pengantar utama yang digunakan di sekolah ini adalah bahasa Melayu. Selain itu juga bahasa Melayu telah mendominasi penggunaannya dalam kalangan murid pelbagai bangsa dalam semua aktiviti membabitkan murid, termasuklah semasa proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Terdapat 5 orang pelajar berbangsa India di aliran perdana di Sekolah Kebangsaan Taman Medan dan penggunaan bahasa India kurang mendominasi selain hanya melibatkan komunikasi yang membabitkan sesama kaum. Kesopanan dalam
berkomunikasi menjadi teras utama kepada setiap warga dalam pembentukan kepribadian unggul yang menjadi identiti serta budaya masyarakat. Murid India sering menghadapi masalah untuk menguasai sebutan dan penulisan dalam bahasa Melayu. Bagi mereka, bahasa Melayu adalah sukar dan mengelirukan serta terbau-bau bahasa ibunda mereka ke sekolah. Sudut kedua ialah dari segi agama. Pada lazimnya, agama bermaksud kepercayaan kepada Tuhan atas sesuatu kuasa yang gaib dan sakti seperti Allah, dan juga amalan dan institusi yang berkait dengan kepercayaan tersebut. Agama dan kepercayaan merupakan dua perkara yang sangat berkait, tetapi agama mempunyai makna yang lebih luas, yakni merujuk kepada satu sistem kepercayaan yang kohesif, dan kepercayaan ini adalah mengenai aspek ketuhanan. Kepercayaan yang hanya melibatkan seorang individu lazimnya tidak dianggap sebuah agama, tapi sebaliknya agama haruslah melibatkan sebuah komuniti manusia. Daripada itu, agama boleh dikesan melalui fenomena, contohnya perlakuan seperti sembahyang, membuat sajian, perayaan dan upacara. Murid yang beragama Islam dan murid yang beragama Buddha pastinya mempunyai pandangan tersendiri terhadap agama dan budaya mereka sendiri. Walaupun bangsa Melayu dilihat menjadi kaum majoriti yang terdapat di Sekolah Kebangsaan Taman Medan, namun identiti kaum lain tidak diabaikan. Setiap tahun, pihak sekolah akan meraihkan setiap perayaan besar kaum-kaum di Malaysia seperti Hari Raya Aidilfitri dan Pesta Cahaya Deepavali dengan menggalakkan murid mengenakan pakaian tradisi kaum masing-masing selain sambutan Hari Kebangsaan demi mewujudkan semangat muhibah dan integrasi pelbagai kaum serta identiti nasional dalam kalangan murid-murid. Yang ketiga, kita lihat pula dari sudut adat resam. Adat bermaksud kebiasaan. Resam pula bermaksud lembaga, peraturan, hukum, norma yang dijunjung oleh kelompok masyarakat. Ringkasnya, peraturan yang telah diamalkan sejak turun-temurun dalam sebuah masyarakat. Undang-undang atau hak yang tidak bertulis dalam sesebuah masyarakat dan diamalkan secara turun-temurun sejak sekian lama dan diwarisi oleh nenek moyang. Ia adalah sesuatu yang ramai orang lakukan dan tidak dilakukan untuk jangka masa yang lama. Adat resam juga merujuk kebiasaan cara hidup yang diamalkan oleh sesuatu masyarakat yang menggambarkan cara budaya masyarakat tersebut. Contohnya, adat kelahiran, perkahwinan dan kematian. Adat resam boleh dikatakan mempunyai kesan kepada pelaku sama ada positif atau negatif. Adat resam juga merupakan sesuatu perkara yang diwarisi sejak turun-temurun oleh masyarakat tidak kira Melayu, Cina dan India. Masing-masing mempunyai adat resam yang tersendiri yang diwarisi oleh nenek moyang mereka. Murid dapat mempelajari kepelbagaian adat resam ini melalui topik-topik budaya yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dalam kelas. Usaha kerajaan dalam menerapkan pengetahuan am mengenai kaum-kaum yang terdapat di Malaysia dengan mewujudkan mata pelajaran sivik dan kewarganegaraan yang wajib kepada semua murid di peringkat sekolah rendah. Semua pihak haruslah sedar bahawa sifat penerimaan terhadap perbezaan yang terdapat dalam kalangan mereka adalah amat penting. Sifat ini hendaklah diterapkan dalam diri setiap murid, malah semua warga sekolah tidak terkecuali. Persediaan murid-murid untuk menerima dari kepelbagaian budaya kaum lain di sekolah saya, contohnya adat resam kaum India mempunyai adat, kepercayaan dan amalan mereka sendiri sama seperti kaum Melayu. Sebagai contoh, seorang murid Melayu tidak mengetahui adat dan budaya murid India dalam kelas yang sama. Seperti yang kita ketahui, masyarakat India akan membuat tanda putih di dahi bagi orang lelaki, manakala putu di dahi pula dipakai oleh perempuan.
Apa yang boleh terjadi ialah murid-murid dari kaum lain akan mengejek dan mempersendakan mereka oleh kerana tanda-tanda yang dipakai oleh mereka. Hal ini seterusnya akan membawa kepada pendiskriminasi kaum India dalam kalangan murid-murid. Oleh yang demikian, sebagai seorang guru yang mengajar murid-murid pelbagai bangsa dalam sesebuah kelas, hendaklah bertindak sebagai penyelesai masalah dan penasihat kepada murid bagi mereka memahami serta menerima perbezaan mereka antara satu sama lain. Kita lihat pula dari sudut struktur sosial. Dari sudut struktur sosial, ciri-ciri masyarakat mempunyai 6 ciri, iaitu dari hidup berkelompok, mempunyai budaya, mempunyai kepimpinan, saling berinteraksi dengan pihak dalam dan luar, sering mengalami perubahan dan akhir sekali mempunyai aturan sosial. Kita lihat pula dari sudut struktur sosial. Struktur masyarakat adalah penduduk yang mempunyai berlainan budaya serta cara hidup, serta dalam masyarakat itu sendiri terdapat taraf kedudukan yang berlainan. Konsep kelas sosial pula berkaitan dengan kedudukan sesuatu kelompok dalam masyarakat. Ia juga boleh dikatakan segolongan individu yang mempunyai kedudukan yang sama dari segi kuasa, politik, kekayaan, pendapatan, martabat, pekerjaan atau hubungan dengan punca-punca pengeluaran. Di situ dari aspek struktur masyarakat atau kelas sosial bagi kaum etnik India, ini juga telah sedikit sebanyak memberi kesan dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang berlaku. Kita cuba memahami apa yang dimaksudkan dengan struktur masyarakat atau kelas sosial ini. Masyarakat merupakan kelompok besar manusia yang hidup saling berhubung dan bergantung berasaskan satu budaya serta bidang tertentu yang mempunyai matlamat yang sama. Perhubungan itu wujud berdasarkan satu sistem berlandaskan unsur-unsur saling berhubung sesama masyarakat. Ini terdiri daripada manusia yang hidup sesama dan berorganisasi atas dasar saling hubungan dari segi pelbagai aspek dan cara hidup. Daripada ciri-ciri masyarakat itu tadi, struktur sosial di kawasan sekitar Sekolah Kebangsaan Taman Medan ini terdiri daripada golongan kelas pertengahan ke bawah. Ada juga penduduknya daripada warga Indonesia. Rata-rata penduduk di kawasan persekitaran ini bekerja secara makan gaji dan melakukan aktiviti perniagaan di kawasan berhadapan sekolah dan di kawasan rumah mereka bagi menyara kehidupan mereka sendiri. Ramai juga di kalangan penduduk bekerja di kilang berhampiran kawasan rumah mereka. Sosioekonomi penduduk juga berada di tahap yang rendah. Pemimpin penduduk setempat adalah seperti ketua blok dan ketua persatuan penduduk. Tiada organisasi sosial yang bersifat tradisional seperti ketua kampung maupun penghulu diamalkan di sekitar kawasan ini. Mereka hidup dalam sesebuah masyarakat. Justru murid-murid yang bersekolah di Sekolah Kebangsaan Taman Medan ini terdiri daripada keluarga golongan yang berpendapatan rendah. Seterusnya, kita pergi kepada implikasi terhadap pendidikan menerusi 4 aspek, iaitu daripadanya adalah bahasa penghantar, kurikulum, co-curriculum serta penilaian dan pentaksiran. Aspek pertama kita lihat dari segi bahasa penghantar, iaitu bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan dan menjadi bahasa penghantar utama di semua sekolah, khususnya untuk membantu perpaduan kebangsaan dan menjadi wahana yang berkesan untuk komunikasi pelbagai kumpulan etnik dan masyarakat pelbagai dialek atau bahasa. Bahasa Melayu juga dapat membantu pembentukan jati diri bangsa Malaysia yang menggunakan bahasa komunikasi yang mudah difahami. Ini bagi memudahkan semua murid termasuk murid berbangsa India mudah untuk memahami pembelajaran dengan menggunakan satu bahasa sahaja. Bahasa Melayu telah menjadi alat penyatuan masyarakat di Malaysia dengan menggunakan bahasa penghantar utama yang sama. Semua kaum di Malaysia menggunakan bahasa Melayu
sebagai bahasa penghantar utama di sekolah-sekolah. Malah institusi pengajian tinggi juga menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar utama mereka. Dari sini, penggunaan bahasa penghantar di sekolah menggunakan bahasa utama secara tidak langsung dapat mengekalkan interaksi antara murid-murid menggunakan satu medium komunikasi sahaja. Aspek yang kedua pula kita lihat dari sudut kurikulum. Ornstein dan Haskin mengatakan kurikulum didefinisikan sebagai satu plan atau rancangan untuk tindakan atau satu dokumen bertulis yang mengandungi strategi untuk mencapai matlamat yang dihajati. Kurikulum di Malaysia sentiasa mengalami perubahan dan perkembangan bagi membina dan meningkatkan kualiti kurikulum dalam sistem pendidikan negara. Kurikulum sentiasa digubal bagi membentuk kurikulum yang sesuai dan selaras dengan pembangunan negara. SK Taman Medan menggunakan kaedah berpusatkan murid dan aktiviti dengan kolaboratif sosial budaya antara murid dalam setiap kaum dapat diterapkan. Dari situ akan berlakunya pembelajaran serta komunikasi di antara kaum. Justru, kurikulum ialah unsur budaya atau ilmu pengetahuan untuk memandu guru mengajar kumpulan murid tertentu. Pernyataan ini jelas membuktikan bahawa pembentukan kendiri murid dapat disemai oleh seorang guru di sekolah melalui tindakan yang berhemah serta dibaluti perasaan kasih sayang. Seseorang guru dapat memberi peluang yang terbaik untuk mengembangkan potensi diri murid ke arah pembentukan modal insan yang berkualiti dan memberikan layanan yang sama rata, tidak kira kaum Melayu ataupun kaum India. Aspek seterusnya ialah core curriculum. Peraturan-peraturan core curriculum kebangsaan di bawah Warta Kerajaan Akta Pendidikan 1995 yang bertarikh 31 Disember 1997 pula menyifatkan core curriculum sebagai kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah yang memberikan pelajar peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dipelajari dalam bilik darjah. Core curriculum ini juga dapat memberi peluang kepada murid-murid memahami konsep latihan dalam bidang tertentu dengan menggunakan pengetahuan tersebut dalam konteks yang lebih bermakna dan realistik. Di samping itu, cara begini juga dapat memberi pengalaman yang mungkin tidak dapat di dalam bidang yang lain. Segala aktiviti core curriculum hendaklah dirancang terlebih dahulu supaya selaras dan saling melengkapi dengan apa yang diajar di bilik darjah. Semangat perpaduan yang lebih kuat dapat dilihat di SK Taman Medan di dalam aktiviti core curriculum dengan pelibatan pelbagai kaum di dalam aktiviti seperti sukan, unit beruniform dan persatuan. Melalui aktiviti core curriculum, sosial budaya dapat diterapkan apabila dalam satu unit core curriculum tersebut mempunyai pelbagai kaum dan bangsa. Aspek yang terakhir ialah penilaian dan pentaksiran. Kita pergi kepada definisi penilaian. Penilaian merupakan satu proses untuk menghasilkan nilai kuantitatif untuk menentukan peringkat pencapaian dan kedudukan dalam pembelajaran. Penilaian merangkumi aspek pengujian dan pengukuran. Penilaian juga dapat didefinisikan sebagai satu proses ataupun prosedur yang sistematik bagi membuat pertimbangan dalam mentafsir hasil pengukuran yang bertujuan untuk memberi maklumat tentang pencapaian akademik, kemahiran atau sikap. Pentaksiran merupakan satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman serta pertimbangan tentang produk sesuatu proses pendidikan. Pentaksiran juga merupakan satu proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor dan menginterpretasi maklumat tentang pembelajaran seseorang pelajar bagi sesuatu tujuan. Pentaksiran juga merupakan satu proses untuk mendapatkan gambaran tentang prestasi
pembelajaran seseorang pelajar itu dalam sesuatu subjek atau aktiviti pembelajaran. Aktiviti pentaksiran dijalankan secara berterusan. Objektif penilaian dan pentaksiran ini adalah untuk guru itu mengenal pasti perkembangan kefahaman murid bagi penambah baik dalam sistem pembelajaran murid tersebut. Penilaian dan pentaksiran yang dilakukan di dalam bilik darjah, guru akan menilai murid dengan sama rata tidak kira dari pelbagai kaum. Penilaian yang dijalankan secara adil tidak mengira kaum. Seperti yang dijalankan di SK Taman Medan, penilaian tahap penguasaan bahasa serta kefahaman murid kaum India sangat dititik beratkan bagi mereka lebih faham dan boleh menjalankan segala aktiviti yang diberikan. Kita akan mengupas peranan guru dalam wujudnya suasana mesra di sekolah. Peranan guru dalam wujudnya suasana mesra di sekolah iaitu perlu diberikan penekanan. Pembelajaran murid yang selesa dan teratur sangat penting dalam memastikan persekitaran pembelajaran berlaku dengan lebih kondusif. Guru bukan sahaja hanya mengajar murid-murid sehingga berjaya mendapatkan grade yang terbaik, tetapi guru itu berperanan juga sebagai penyelaras, pembimbing, malahan sebagai ibu bapa setiap murid semasa berada dalam lingkungan sekolah. Guru di sekolah, khususnya para guru di sekolah rendah, berdepan dengan kepelbagaian murid yang terdiri daripada pelbagai latar belakang sosio budaya, komunikasi keluarga dan tahap ekonomi yang berbeza. Menurut Mansur Muhammad Noor, hal ini terjadi kerana faktor ibu bapa yang berimigrasi dari sebuah ke sebuah kawasan lain dalam mencari keselesaan kehidupan. Oleh itu, para guru di sekolah seharusnya mewujudkan bilik darjah yang mesra budaya agar aktiviti pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan lancar sekaligus dapat membina sebuah negara bangsa dalam persekitaran bilik darjah yang berbeza sosio budaya. Peranan guru dalam mewujudkan bilik darjah mesra budaya ialah seorang guru seharusnya bersikap profesional dengan mempunyai sifat keterbukaan dalam melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran agar peluang untuk murid berinteraksi sesama mereka akan lebih terbuka luas. Sebagai contoh, menurut Muhammad Milson, guru seharusnya mengelompokkan murid mengikut latar sosio budaya yang berbeza ketika menjalankan aktiviti pembelajaran dan pengajaran yang menggunakan kaedah kumpulan kecil. Hal ini juga sekiranya dilihat dalam aspek pembinaan negara bangsa, ianya secara langsung akan mewujudkan sebuah bangsa yang lebih selesa untuk bergaul sesama sendiri walaupun terdiri daripada agama, ras dan etnik yang berbeza. Oleh itu, jelaslah guru seharusnya bersikap profesional dan mempunyai sikap keterbukaan agar pembelajaran dan pengajaran dan negara bangsa yang lebih baik akan terwujud. Guru juga seharusnya menggunakan laras bahasa yang sesuai agar pola komunikasi yang terhasil dalam bilik darjah akan lebih berkesan. Hal ini selaras dengan pendapat Pertubuhan Pendidikan Pelbagai Kaum yang menyatakan guru seharusnya menggunakan bahasa rasmi yang tidak bercampur dengan dialek negeri ketika mengajar agar murid-murid yang terdiri daripada pelbagai latar belakang sosial budaya dapat memahami isi kandungan pelajaran pada hari tersebut. Hal ini juga akan membawa impak yang besar dari sudut aspek pembinaan negara bangsa, iaitu para murid akan lebih memahami dan belajar dengan menggunakan laras bahasa kebangsaan yang betul dalam kehidupan harian mereka. Tambahan lagi, guru itu perlulah membina hubungan yang erat di antara murid-murid dan guru itu sendiri. Melalui cara ini, secara tidak langsung ianya akan menimbulkan minat dalam diri murid-murid terhadap mata pelajaran yang diajar guru tersebut. Seterusnya, meningkatkan kesungguhan murid untuk belajar.
Perkara ini jika dilihat dalam sudut aspek pembinaan negara bangsa juga, ianya secara tidak langsung akan menjadikan kejayaan seorang guru itu sebagai sebuah ejen sosialisasi yang mengajarkan kepada murid-murid untuk menjalinkan hubungan yang erat bukan sahaja terhadap guru itu sendiri, tetapi turut menjalin hubungan yang erat terhadap rakan-rakan sekelas dan masyarakat setempat, dan mewujudkan beberapa sudut sejarah, sudut patriotik dan sudut elektronik yang memuatkan maklumat yang mampu menarik minat murid untuk menambah ilmu pengetahuan. Seterusnya, memberikan kesedaran kepada murid-murid akan pentingnya semangat perpaduan antara kaum dari pelbagai latar belakang etnik dan sosial budaya. Hal ini secara tidak langsung akan mewujudkan sebuah suasana bilik darjah yang mesra budaya. Dari sudut pembinaan negara bangsa juga, ianya dilihat akan mewujudkan sebuah negara yang terdiri daripada masyarakat yang berilmu pengetahuan terhadap agama, etnik dan sosio budaya di sesebuah negara itu. Seterusnya dapat mewujudkan sebuah kehidupan aman dan makmur. Kita lihat pula implikasi terhadap murid. Kelas yang mempunyai pelbagai kaum, sosio budaya memerlukan sikap percaya antara satu sama lain. Aktiviti yang dirangka mestilah untuk menanam semangat saling mempercayai dalam jiwa murid. Semangat kepercayaan yang tinggi akan meruntuhkan tembok perkauman dan secara tidak langsung perpaduan antara kaum akan terjalin. Kepelbagaian sosial budaya dalam kelas turut merangsang kewujudan masalah disiplin. Rakan sebaya amat mudah mempengaruhi tingkah laku seseorang. Sebagai contoh, murid yang baik akan mudah terpengaruh dengan tingkah laku sahabatnya, tidak kira dari pelbagai kaum. So dari situ, guru harus peka dengan tingkah laku murid tersebut. Kepelbagaian sosial budaya ini turut memberi kesan kepada murid. Murid-murid mempunyai pendirian tersendiri hasil daripada pengaruh budaya, agama dan persekitaran. Oleh itu, kewujudan murid pelbagai kaum dan sosial budaya di dalam kelas menjadikan mereka prejudis terhadap murid yang berbeza daripada gaya hidup mereka. Maka, murid perlu dibersihkan minda dan fahaman mereka terhadap rakan-rakan mereka yang berlainan agama, budaya dan jantina agar tidak ada jurang antara mereka bagi memudahkan proses pembelajaran. Penggunaan bahasa standard perlu diamalkan oleh murid ketika di dalam kelas ataupun ketika berada di kawasan sekolah. Penggunaan bahasa ibunda atau dialek di dalam kelas seharusnya dikawal bagi memastikan proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Penggunaan laras bahasa yang betul juga perlu ditekankan dalam kalangan murid bagi mengelakkan pergaduhan dan salah faham antara satu sama lain. Yang terakhir sekali, kita lihat pada implikasi terhadap masyarakat. Kewujudan pelbagai kaum di Malaysia secara tidak langsung telah mewujudkan kepelbagaian sosial budaya dalam masyarakat kita. Kepelbagaian sosial budaya dalam sistem masyarakat majmuk di Malaysia telah memberikan kesan secara langsung kepada perkembangan sistem pendidikan secara umumnya dan kepada suasana pembelajaran secara khususnya. Guru merupakan pengantara antara pihak sekolah dengan ibu bapa yang merupakan sebahagian besar daripada masyarakat setempat. Peranan guru bukan sahaja terhadap murid namun pemupukan semangat integrasi antara kaum juga perlu diwujudkan terhadap masyarakat. Sehubungan dengan itu, guru hendaklah memahami latar belakang budaya murid dan menggunakan secara bermanfaat untuk membina strategi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Pengurusan yang cekap dalam merancang dan melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran akan membantu mengurangkan ketidakseimbangan di dalam penyampaian pelajaran kepada murid yang terdiri daripada pelbagai sosial budaya. Kesimpulannya di sini, terdapat kepelbagaian sosial budaya dalam masyarakat majmuk di negara kita. Kepelbagaian ini
jika tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan pelbagai masalah seperti pencapaian murid, jurang sosial dalam masyarakat, masalah menyesuaikan diri dengan budaya masyarakat yang berbeza, bersikap prasangka sesama ahli masyarakat. Melalui pemerhatian yang dibuat, murid-murid lebih suka bergaul di dalam kelompok yang sama dengan mereka sahaja tanpa mempunyai perasaan untuk mengenali yang lain dengan lebih mendalam. Hal ini akan mewujudkan sikap mementingkan diri sendiri dalam kalangan murid tersebut. Pendedahan awal mengenai kesedaran kepelbagaian sosial budaya ini harus diberikan kepada para pendidik supaya mereka dapat memahami serta mengenal perbezaan budaya antara sesuatu kaum dalam kalangan murid. Secara langsung, semangat perpaduan dapat dijalinkan dalam kalangan warga sekolah. Cara ini juga dapat merapatkan jurang antara murid yang mempunyai taraf sosioekonomi yang berbeza, terutamanya bagi kaum India yang setengah daripada mereka terdiri daripada golongan bawahan dan jauh beza dari kaum yang lain. Seterusnya, kesedaran ini membantu guru untuk membentuk masyarakat yang toleran ke arah memacu pembangunan negara. Tegak rumah kerana sendi, runtuh sendi rumah binasa. Tegak bangsa kerana budi, runtuh budi hilanglah bangsa. Akhir kata, saya mengambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.